Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Terengganu 2 menentang pasukan Perak, yang mana Terengganu 2 berjaya menang 3-0 hasil jaringan dari Petrus Sitembi, Jordan Mintah dan juga Syafiq Ismail. Dan perlawanan ni boleh saya katakan pasukan Perak telah menambah baik mereka punya corak permainan dari segi struktur dan juga dari segi disiplin, yang mana daripada segi struktur mereka nampak lebih gah untuk bertahan dan menyerang pada perlawanan ini berbanding perlawanan yang lepas. Manakala untuk pasukan Terengganu 2, ini adalah perlawanan pertama mereka. Masih lagi banyak perlawanan yang perlu mereka lalui sebelum kita buat perbandingan dengan game-game yang lepas. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Saya akan mulakan ulasan perlawanan dengan pasukan Terengganu 2. Apakah kekuatan dan juga perkara yang boleh saya puji untuk pasukan Terengganu 2? Yang pertama adalah di bahagian tengah, iaitu pemain nombor 20 yang bernama Amirul, yang mana beliau ditugaskan untuk bermain sebagai single pivot. Yang menarik tentang Amirul ini adalah corak permainan beliau yang bermain sebagai pemain nombor 6. In term of defensif ataupun dari segi bertahan, beliau berjaya untuk menjalankan tugas dengan sangat baik. Tetapi sebagai seorang pemain nombor 6, boleh saya katakan beliau adalah pemain yang versatile. Sebab apa? Sebab beliau bukan hanya mampu untuk membantu bahagian pertahanan, tetapi beliau juga boleh terlibat ataupun membantu bahagian serangan dengan melakukan passing yang sangat menarik, involve ataupun terlibat dengan build up yang menarik untuk pasukan Terengganu di bahagian tengah bersama dengan Petrus Sitembi. Beliau juga mempunyai passing accuracy dan juga vision yang sangat luas di atas padang. Jadi boleh saya katakan beliau boleh membuat dua tugas sebagai pemain nombor 6. Yang pertama boleh bertahan, yang kedua beliau juga boleh membantu bahagian penyerang. Boleh jadi playmaker ataupun deep lying playmaker lah untuk pasukan Terengganu walaupun bermain sebagai posisi nombor 6. Jadi corak permainan beliau dengan Habib Harun sekiranya dibawa masuk ke Terengganu 1, mereka boleh fight untuk posisi nombor 6 tersebut lah. Kiranya persaingan yang sihat untuk Habib Harun. Bahkan sebagai seorang pemain nombor 6, memang susah nak jumpa player yang versatile macam ni untuk orang Malaysia. Sebab jarang kita jumpa. Yang saya nampak yang ada corak permainan seperti beliau adalah Nacho Insa di JDT. Jadi memang untuk Amirul, beliau perlu tingkatkan lagi corak permainan, perlu lebih berdisiplin dan buktikan yang beliau mampu untuk masuk ke dalam skuad utama Terengganu pada season kali ini. Sebab apa? Sebab beliau dah versatile, boleh bertahan, boleh menyerang, boleh involve dengan gameplay pasukan Terengganu untuk build up bersama Petrus Sitembi di bahagian tengah, vision yang ada, passing yang padu. Jadi itu yang pertama untuk pasukan Terengganu yang boleh saya puji. Yang kedua, apa yang boleh saya katakan untuk pasukan Terengganu adalah tentang defense department mereka, iaitu di bahagian centre back, yang mana saya tertarik dengan player yang bernama Safwan yang bergandingan dengan Azim. Untuk perlawanan ni boleh saya katakan dari segi pembacaan game, iaitu daripada segi reading game lah, pembacaan game, Safwan sangat-sangat bagus bermain dengan Azim. Yang mana kita boleh tengok kalau situasi dalam 1 versus 2, kadang-kadang pemain Perak ada 2 orang attack dan tinggal Safwan berkeseorangan, Safwan akan tenang dan relax untuk mematahkan serangan tersebut. Ada satu situasi itu Safwan berjaya patahkan counter attack yang dilakukan oleh pasukan Perak, yang mana Perak ada numbers of player, Perak ada 2 dan Safwan berkeseorangan. Tetapi Safwan dengan mudah berjaya untuk membaca gerakan pemain Perak yang pegang bola dan dia melakukan tackle yang clean. Jadi boleh saya katakan Safwan boleh bertahan dengan baik, pembacaan game yang baik, boleh melakukan interception yang baik. Boleh saya katakan dia adalah ubi muda untuk pasukan Terengganu yang boleh bergandingan dengan Azim di bahagian tengah. Cumanya ada satu perkara yang perlu diperbaiki oleh kedua-dua centre back ini adalah daripada segi komunikasi. Sebab apa? Azim dan juga Safwan ni boleh katakan komunikasi mereka masih lagi kurang lah. Sekiranya mereka boleh perbaiki mereka punya komunikasi ataupun bahasa Inggeris communication, mereka boleh improve lagi dua tonggak centre back untuk pasukan Terengganu ni untuk lebih compact dan berdisiplin, terutamanya dari segi clearance ball dan siapa yang nak masuk dulu, first ball, second ball dan sebagainya. Tetapi dari segi pembacaan game, daripada segi ketenangan, memang Safwan nampak memang menarik lah untuk perlawanan ni. Itu yang kedua yang boleh saya puji untuk pasukan Terengganu. Yang ketiga, apa yang boleh saya puji untuk pasukan Terengganu adalah mengenai fullback mereka, yang mana di bahagian kanan Alif Zakaria, bahagian kiri Hairi Hakim. Kedua-dua fullback pasukan
pasukan Terengganu 2 ni memang sangat-sangat ofensif. Mereka bukan sahaja bertahan dengan baik, mereka bukan sahaja cepat untuk cover mereka punya position sekiranya mereka naik untuk memberi support kepada bahagian serangan, tetapi in term of supporting play dengan buat overlapping, mereka memang cepat-cepat laju dan cepat-cepat untuk menggerakkan mereka punya diri ke hadapan sekiranya bahagian serangan memerlukan bantuan daripada fullback. Yang mana kita boleh tengok di bahagian kanan, Alif Zakaria cepat untuk membuat larian overlapping bagi mencari assist kepada Syafiq Ismail untuk gol ketiga Terengganu. Dan untuk Hairi Hakim di bahagian kiri, beliau banyak bawa bola sampai ke middle space ataupun ke bahagian tengah bagi memberi support kepada bahagian serangan sebelum dia open kepada Syafiq Ismail. Jadi dua fullback pasukan Terengganu ni memang orang kata apa, in term of offensive, sebagai pemain fullback memang mereka sangat-sangat ofensif. Boleh buat overlapping, boleh bawa bola pergi tengah, berani untuk naik ke atas dengan tinggi, dan yang paling penting mereka berdua cepat juga untuk cover mereka punya space ataupun mereka punya position sekiranya di counter ataupun serangan yang diciptakan berjaya dipatahkan. Jadi defense department pasukan Terengganu memang solid, cuma mereka perlu perbaiki daripada segi communication untuk dua centre back Azim dan juga Safwan sahaja. Itu yang ketiga. Yang keempat yang boleh saya puji untuk pasukan Terengganu adalah mengenai bahagian tengah lah, iaitu Petrus Shetembi, yang mana pada perlawanan ni boleh dikatakan Petrus Shetembi bermain dengan sangat baik, bergandingan dengan pemain nombor 55 yang memang dengan sangat baik lah boleh saya katakan untuk pasukan Terengganu. Petrus Shetembi boleh link up antara bahagian tengah dengan juga dengan Jordan Mintoh dengan sangat baik. Sebab apa? Sebab apabila link up play antara bahagian tengah attacking midfielder dengan striker adalah bagus serta dengan bahagian midfield adalah bagus, maka Terengganu boleh create chance ataupun peluang yang banyak. Tetapi sayang sikit lah apabila Jordan Mintoh perlu perbaiki daripada segi finishing. Dan sebab apa? Sebab semalam Jordan Mintoh ada lebih daripada 2 ataupun 3 peluang yang sepatutnya beliau skor, tetapi beliau gagal convert chances tersebut kepada jaringan. Jadi Jordan Mintoh lepas ni boleh perbaiki segi finishing lah, dan boleh kuatkan dia punya shooting dan sebagainya lah. Sebab apa? Sebab link up play antara Jordan Mintoh dan juga Petrus Shetembi dah bagus, tetapi finishing pula bila ada chances gagal dimanfaatkan. Tetapi untuk Petrus Shetembi, beliau adalah orang yang penting untuk menghubungkan atau utamanya build up pasukan Terengganu di bahagian tengah, untuk menghubungkan bahagian tengah dengan striker dan juga menghubungkan bahagian tengah dengan winger. Boleh dikatakan Petrus Shetembi boleh bermain di wide area sebagai wide attacking midfielder, dan dalam masa yang sama beliau juga boleh bermain dalam kawasan di bahagian tengah ataupun narrow lah, kan boleh katakan untuk pasukan Terengganu. Dan yang terakhir yang boleh saya puji untuk pasukan Terengganu, terutamanya winger mereka di bahagian kanan, Engku di bahagian kiri, boleh dikatakan Syafiq Ismail bermain dengan sangat baik. Syafiq Ismail boleh saya puji daripada segi tubuh memang nampak kecil, tetapi daripada segi ball control, dribbling, beliau sangat berani untuk beat terutamanya situasi one on one, and beliau ada, walaupun beliau nak kata ada passing beliau taklah terlalu laju, tetapi beliau berani untuk beat dalam situasi one on one, beliau berani untuk masuk kotak penalti, dan beliau pandai untuk menempatkan diri dalam ruang yang kecil, pandai untuk melepaskan diri dalam small space, dalam ruang yang kecil juga. Boleh katakan Syafiq Ismail bermain dengan sangat baik sebagai wing kiri, bergandingan dengan Hairi Hakim yang sering support beliau di bahagian kiri. Jadi itu yang boleh saya puji untuk pasukan Terengganu. Dan kelemahan macam saya cakap tadi, Jordan Mintoh perlu perbaiki dari segi finishing. Sebab apa? Ada chances yang banyak tetapi gagal dimanfaatkan. Jadi perlu perbaikilah daripada segi finishing ataupun penyudah. Yang kedua, di bahagian pertahanan tengah perlu perbaiki lagi daripada segi komunikasi. Sebab apa? Sebab komunikasi masih lagi kurang, masih lagi nampak yang mereka agak kekok digandingkan bersama. Jadi dua benda tu perlu diperbaiki lagi lah untuk pasukan Terengganu. Jadi itu untuk pasukan Terengganu. Secara overallnya, bahagian tengah hidup, defense bagus, winger memang hidup, link up dengan bahagian striker pun bagus, dan memang sangat-sangat super. Untuk pasukan Perak, apa yang boleh saya puji lah? Saya puji dulu untuk pasukan Perak. Pada perlawanan ni, mereka menunjukkan struktur corak permainan yang berdisiplin dan nampak lebih teratur dan juga tersusun berbanding game yang lepas. Ini benda pertama saya boleh puji. Daripada segi high pressing, di first half mereka bermain dengan sangat cemerlang. Mereka berjaya untuk menekan pasukan Terengganu. Mereka berjaya untuk menggerakkan bola ke bahagian hadapan. Mereka juga ada beberapa peluang tetapi gagal dimanfaatkan dengan baik. Tetapi
itu yang boleh saya puji lah. Mereka punya struktur, mereka punya corak permainan lebih berdisiplin dan lebih teratur. Cumanya kali ni mereka kalah lebih banyak, sebanyak 3-0 lah, walaupun lebih berdisiplin dan lebih tersusun dari segi struktur dan juga corak permainan. Yang kedua, apa yang boleh saya puji adalah tentang goalkeeper mereka. Farhan bermain dengan sangat cemerlang, mampu untuk menangkis dan juga menyelamatkan gawang gol daripada dibolosi lebih daripada 3 gol pada perlawanan semalam. Tahniah untuk goalkeeper Perak berjaya beraksi dengan sangat cemerlang pada perlawanan ini. Itu dua perkara yang boleh saya puji untuk pasukan Perak. Untuk kelemahan yang boleh saya katakan boleh diperbaiki untuk pasukan Perak pada perlawanan-perlawanan yang akan datang. Yang pertama, mereka perlu memastikan yang bahagian tengah mereka boleh ada seorang yang link up dengan bahagian striker. Sebab semalam mereka bermain dengan attack di wide area ataupun bahagian sayap. Mereka bermain dribble-dribble, cuba masuk ke bahagian fullback pasukan Terengganu, lalu melakukan percubaan ataupun kadang-kadang berjaya dipatahkan begitu sahaja. Jadi mereka memerlukan seorang general ataupun playmaker di bahagian tengah untuk memastikan yang bahagian tengah ni boleh link up dengan baik bagi bahagian serangan, untuk memastikan yang mereka mampu create chances dan juga peluang yang lebih efisien untuk mereka menjaringkan gol. Bukan hanya mengharapkan kepada pemain sayap seperti Firdaus Sayadi, Farid Ghazali untuk naik ke atas bagi melakukan serangan. Tak boleh macam tu. Sebab apa? Sebab jika diteruskan menyerang macam tu, pemain lawan boleh baca, senang untuk dipatahkan, dan peluang untuk menjaringkan gol tu agak tipis. Sebab apa? Sebab mereka nak dapat peluang yang lebih terbuka agak susah, sebab mereka berpaksikan kepada wide area sahaja. Kalau tak boleh nak penetrate masuk dalam kotak penalti, maka takkan ada chances yang menarik untuk dilakukan oleh pasukan mereka. Jadi itu yang pertama mereka perlu perbaiki. Yang kedua, apa yang perlu mereka perbaiki di bahagian midfield adalah daripada segi defensive midfielder. Yang mana defensive midfielder mereka semalam bermain dengan baik. Cumanya mereka perlu memastikan yang mereka keep pressing ataupun keep pressing pasukan-pasukan lawan lah. Sebab mereka, jika mereka tidak terus menekan pasukan lawan, maka mereka akan menyebabkan pasukan lawan boleh dominate dan pegang dan juga rampah balik bola daripada mereka. Itu yang kedua. Yang ketiga, boleh saya katakan untuk pasukan Perak, mereka perlu avoid ataupun elakkan dari buat simple mistake, kesilapan-kesilapan kecil seperti mana passing tak tepat, lepas tu mencari rakan tidak dijumpai dan sebagainya. Contoh saya bagi gol pertama Petrus Sitembi adalah build up yang cuba dilakukan daripada bawah, tetapi sebab simple mistake bola terlepas, Petrus Sitembi dapat, tak ada orang makin, Petrus Sitembi bawa pergi depan, dia lepaskan shooting dan gol. Jadi pemain pasukan Perak perlu lebih fokus, lebih berdisiplin untuk memastikan yang mereka tak buat kesilapan-kesilapan kecil macam tu, terutamanya daripada challenge ball, terutamanya daripada build up daripada bawah. Sekiranya mereka berjaya buat benda tu, mungkin mereka boleh seri untuk perlawanan-perlawanan akan datang lah. Sebab untuk bahagian attacking memang mereka banyak kena perbaiki, dan untuk pertahanan perlu lagi berdisiplin dan fokus. Itu sahaja ulasan saya. Assalamualaikum.